Atau jangan dengar maklumat yang salah. Kalau kita jadi hakim pun, adillah sesuatu itu dengan neraca keimanan dan ketakwaan pada Allah. Bukannya kita salah guna kuasa dan ambil kesempatan pada isu yang ada ini dengan macam-macam kepentingan. Na'udzubillah. Allah uji mereka dengan begitu, Allah uji kita dengan begini. Antara kita ni siapa yang paling baik kualiti amalannya, itu kita persembahkan pada Allah. Subhanallahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallahul azim lana wa liwalidina wa masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci dika ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang dikajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aftah alaina futhal arifin ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihimu. Waftah alaina abwabul ilmi wal ma'rifah ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah dikajarkan kepada kami. Alimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadilah kami dari kalangan hamba-hamba yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berilah kekuatan kepada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepalsuan dan jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Allahumma bifadlikal amim ummana ya Allah. Limpah kurniakanlah rahmatmu kepada kami.
Wakfina Allah ma syarra ma ahammana wa aghammana. Lindungilah kami dari segala keburukan dan kejahatan yang bakal menimpa ke atas diri kami. Wa 'alal imanil kamili, dengan keimanan yang sempurna. Minas sunnati wal jama'ati, dengan berpegang kepada akidah al-sunnah wal jama'ah. Tawaffana musliman, matilah kami dalam keadaan menyerah diri kepadamu. Wa alhiqna bisalihin, dan tempatilah kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Dr. Misbah, sahabat saya dari UIS, sahabat saya Datuk Ahmad Fuad, barisan Jawatankuasa Pengurusan Surau Aman Putra, Pengurusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa, Datuk Datin Tuan Haji Papan Hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi bantuan subsidi dan disambung kontrak nyawa oleh Allah hingga ke 22 hari bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Gunakanlah nikmat yang Allah kurniakan ini dari keimanan, harta benda dan kesihatan untuk kita memanifestasikan kesyukuran kepadanya melalui lidah kita, kata-kata kita dan hati kita. Dan jangan sampai kita melakukan kekufuran kepada Allah melalui lidah kita, kata-kata dan hati kita. Ingatlah bahawa kesyukuran itu mendekatkan kita kepada keredaannya, manakala kekufuran itu menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang derhaka. Tuan-tuan hadiri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini Allah memberi kita sedikit ruang, peluang dan kekuatan untuk bersama-sama hadir menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, tak mampu lagi berzikir, berselawat, bermunajat, berdoa, dan meluangkan masa seketika untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat, yang mencerahkan mata hati, akal dan budi untuk melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat diterima oleh Allah, bahkan dijadikan bekalan untuk hidup di akhirat. Hidup sebenar adalah hidup akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita fokus 3 segmen utama. Yang pertama tentang kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua pencerahan isu berkaitan dengan GISBH, dan yang ketiga pencerahan isu berkaitan dengan ran undang-undang mufti wilayah persekutuan. Hadirin yang dirahmati Allah, akidah adalah pegangan, keyakinan yang tak mungkin terlerai dengan apa-apa syubhat atau keraguan. Apa yang kita faham, kita yakin, kita pegang, itulah akidah. Dan akidah kita satu saja, bukan berbilang-bilang. Akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ia berteraskan kepada prinsip kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ijma' ulama, dan berdasarkan kepada rasionalisasi akal yang bertepatan dengan sumber wahyu. Jadi selagi mana kita berpegang kepada dasar ini, lagi itulah kita berada di atas paksi kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku sentiasa berdiri di atas platform kebenaran dan tidak ada mudarat yang menimpa kehidupan mereka sehingga datangnya perintah
atau keputusan daripada Allah. Maknanya bila kita berpegang dengan kebenaran, tak akan ada kemudaratan pun menimpa kita dengan dinisbahkan kepada ganjaran akhirat. Tak ada apa benda pun. Karena kalau kita mati sekalipun hidup balik. Kalau kita dizalimi sekalipun, di akhirat nanti diadili semula. Itulah jaminan Nabi SAW kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah. Pegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah mereka, sebagaimana addu 'alaiha bin nawajiz, kamu menggigit sesuatu dengan gigi geraham yang kacik. Berdasarkan pada hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam melazimkan kita supaya berpegang dengan kebenaran. Dan kebenaran itu berteraskan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ataupun akal yang bertepatan dengan sumber wahyu. Jadi walau apa saja cabaran yang mendatang, orang jadi syirik, sesak, murtad, kafir, zindik, etis, tak bertuhan, atau produk pemikiran yang dicipta untuk merosak dan menjahanamkan Islam, insya-Allah kita tetap memiliki kebenaran itu bila kita berpegang dengan nilai kebenaran bagaimana dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi dan selainnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa 'alaikum bisawadil 'azam." Apabila kamu melihat banyak perselisihan pendapat yang berlaku di kalangan ulama, maka hendaklah kamu berpegang kepada suara majoriti ulama atau suara terbesar di kalangan ulama. Fa inna ummati la tajtami'u ala dalalatin. Sesungguhnya umat aku itu tidak bersatu di atas paksi kesesatan. Ini jaminan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita memberi fokus kepada dua perkara. Yang pertama, jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran menjadi milik kita bila kita mengikut panduan para alim ulama. Karena ulama yang benar adalah ulama pewaris Nabi. Yang kedua, para alim ulama dan majoriti umat Islam ini tak akan bersatu di atas kesesatan. Jadi alhamdulillah, walau kita menghadapi ancaman dalaman atau luaran daripada Islam, kebenaran itu menjadi milik kita. Walaupun hidup kita terluka, tersakiti dan sengsara dengan pelbagai mihnah, fitnah dan tribulasi, kebenaran itu tetap menjadi milik kita. Sehingga munculnya di akhir zaman Imam Mahdi lahir membela umat Islam, dan akhirnya baginda dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam dan berjaya membunuh Dajjal serta diberi kekuasaan oleh Allah untuk memerintah dunia ini selama 40 tahun. Ketika itu umat Islam senang, lenang, kaya dan mewah, dan tidak ada umat Islam yang dikategorikan sebagai asnaf yang layak menerima zakat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dikenali dengan banyak nama. Satu, kita kata akidatus salaf salih, akidah generasi emas umat Islam. Tadi kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'in. Lingkungan hidup mereka dalam 300 kurun terawal umat Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Mereka dikenali sebagai salafus salih, generasi terdahulu, generasi emas umat Islam. Kadang akidah Ahlussunnah ini disebut sebagai Ta'ifatul Mansurah,
golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Apa saja masalah, apa saja cabaran, apa saja halangan, golongan ini tetap diberi pertolongan oleh Allah. Kadang disebut sebagai ahlul haq, golongan yang memperjuangkan kebenaran. Dalam bidang akidah, kita beri fokus pelajaran dan pengajaran kepada 4 segmen utama. Tentang ilahiyah, ketuhanan Allah. Yang kedua, tentang nubuat, tentang kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fokus PMP kita, pembelajaran dan pengajarannya merujuk kepada soal-soal sam'iyat, benda-benda gaib. Dosa, pahala, azab kubur, padang mahsyar, timbangan amalan, suratan amalan, nikmat di syurga, azab di neraka, malaikat, jin, syaitan, iblis dan lain-lain. Dan yang keempat, fokus diberi terhadap soal-soal alam semesta. Langit, bumi, bulan, bintang Allah yang ciptakan. Allah beri masa, ruang dan peluang makhluk ini berfungsi dan beroperasi cukup masa. Alam jagat raya ini akan dimusnahkan oleh Allah dengan kiamat. Allah maha berkuasa, dia maha mencipta, dia maha memelihara, dia maha mengurus tadbir, dia maha menghancurkan. Jadi kita jangan fikir duduk kat aman putera ni aman. Tak aman pun. Lagi kita tak selamat daripada neraka dan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang sesiapa yang diselamatkan oleh Allah daripada siksaan api neraka, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang sebenar-benarnya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ni tanpa ilmu, iman dan amal adalah kehidupan yang menipu daya. Kalau kita duduk aman putera ni, duduk tipu bini tiap-tiap hari, nak aman macam mana? Kita bini duduk tipu laki tiap-tiap hari, aman macam mana? Duduk kat Kedah Darul Aman sekalipun hidup tak aman. Kalau anak tak melaksanakan tanggungjawab pada isteri, kalau anak tak melaksanakan tanggungjawab pada ibu bapa, ibu bapa tak melaksanakan tanggungjawab pada isteri dan anak-anak, duduk Darul Aman pun takkan aman. Begitu juga kita keamanan putera. Jadi kita nak keamanan yang macam mana sebenarnya? Keamanan itu dalam mentaati Allah. Dan penghayatan utama adalah keimanan dan ketakwaan pada Allah. Itu nikmat keamanan yang sebenar. Kalau duk fikir nak cari harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour dunia di tangan kita, banyak mana pun tak cukup. Nikmat yang semacam mana pun tak akan puas. Tapi kalau iman dan takwa yang menjadi pemangkin kepada acara kehidupan, sikit-sikit pun alhamdulillah. Ada masalah, kita boleh bertahan dan bersabar. Bila diuji oleh Allah, ada pula jalan keluar. Ahli Sunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai ahlu tanzih, mempersucikan Allah dari sesuatu yang tak layak dengan zat, perbuatan dan sifat Allah Azza wa Jal. Itu kita panggil akidatut tanzih. Akidah mempersucikan Allah dari segala sifat kekurangan atau kecacatan bagi Allah. Allah tak menyerupai makhluk, tak sama dengan makhluk. Makhluk tak menyerupai Allah, makhluk tak sama dengan Allah, tak sebandingan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda, satu orang, satu makhluk, tidak ada satu jisim, satu pepejal, satu cecair, satu cahaya pun yang sama, setara, serupa dengan Allah, dan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Yang kita belajar dalam teori mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang diambil daripada walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada seorang pun yang sama, serupa, setara, sebandingan dengan Allah. Fala tadribu lillahil amsal, Quran sebut. Jangan kamu umpamakan Allah dengan segala sesuatu. Walillahil masalul a'la, Allah lah.
Tuhan yang teragung. Mudah ya, teori dan konseptual Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah bila kita belajar dengan berguru. Kena ada kitab, kena ada dalil umum, dalil tafsir, kita kena tahu walaupun tak hafal. Jadi bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tak menjadi satu istilah yang berat bagi kita. Kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ni merujuk kepada Imam Abu Hasan Asy'ari yang lahir pada tahun 263 dan meninggal dunia pada tahun 323 Hijri. Dan Maturidiyah tu merujuk kepada Imam Abu Mansur Maturidi. Cuma Imam Asy'ari ini di sebelah Baghdad. Imam Abu Mansur Maturidi ini di sebelah min wara'in nahar, negeri di belakang sungai Iraq tu, daripada Samarkand, Nesabur, tu sekarang ni dikenali dengan Uzbekistan. Tu dia panggil min wara'in nahar, negara yang ke atas sikit. Tapi dua orang tokoh ni di tempat masing-masing, zaman hampir sama antara mereka, kedua-duanya memperjuangkan doktrin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam masa yang sama menjawab segala syubhat atau keraguan yang dilontarkan oleh puak-puak yang menyebarkan ajaran sesat yang menyeleweng dan menjanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan bawa ajaran baru, mereka cuma susun ilmu akidah, disusun dengan baik, dengan lengkap, dengan sempurna, dan sistematika ilmu akidah yang disusun kedua mereka itu diikuti pula oleh para alim ulama yang datang setelah mereka sampai ke hari ini. Macam mazhab Syafi'i lah, dalam bab fiqh kita pegang mazhab Syafi'i. Tapi ada di sana mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kita tak menyalahkan tiga mazhab lain. Tapi kita tengok, kita lebih sinonim dengan mazhab Syafi'i, dan pemerintah telah jadikan mazhab Syafi'i sebagai dasar perundangan hal ehwal Islam di negara kita, maka kita terima pakai seadanya. Tak ada konflik pun kita dengan mazhab-mazhab lain, tak ada. Kita tak kata orang Hanafi sesat, Maliki sesat, Hambali sesat, tak ada. Mereka pun tak argue dengan benda yang sama kepada kita. Begitu juga dalam disiplin ilmu tasawuf, akhlak, kerohanian, amalan, zikrullah, riadah, mujahadah, untuk peningkatan maqam, mendekati Allah Azza wa Jal. Kita guna tasawuf yang muktabar, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad Abdul Karim Ar-Rifai, Syekh Ahmad Adrisi. Banyak lagi tarikat-tarikat yang muktabar dalam dunia Islam. Tarikat ni metodologi ataupun kaedah sebagai wasilah untuk kita sampai kepada Allah. Itulah yang kita anuti dan guna pakai sekarang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Istilah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dah lama ada dalam negara kita. Contohnya di Kelantan, mula-mula tubuh undang-undang di negeri Kelantan dah termaktub di situ. Setiap Muslim di negeri Kelantan hendaklah berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Stop. Undang-undang tubuh negeri ni dibuat tahun pasca merdeka lagi, tahun 60-an.
Sama ada kita pernah dengar, baca ataupun tidak, itu dapatan lain. Tapi realitinya, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, ataupun gagasan Ahlussunnah ni, datang ke Nusantara melalui pedagang-pedagang Arab, menyampaikan mesej Islam kepada kita. Tok nenek moyang kita terima, amal, membentuk jati diri masyarakat bangsa yang bertamadun hingga sekarang, alhamdulillah. Dulu Syiah tak sampai tempat kita. Syiah tak sampai, Wahabi tak sampai, Liberal tak sampai, Hizbut Tahrir tak sampai. Mutakhir ni benda ni sampai. Jadi bukan istilah yang pelik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Haq, akidah Ahlul Tazih, Ta'ifatul Mansurah, akidatul Tauhid, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma bila kita tak belajar, sekali-sekala dengan istilah ini, terasa macam pelik, macam berat. Mari pula Arkam, dipimpin oleh Abu Ya Asy'ari bin Muhammad, kita pun pening. Asy'ari ke Asy'ariyah? Asy'ari, Asy'ariyah. Mana satu ni betul? Kedua-dua tak betul. Relax brother. Abu Ya Asy'ari itu dah meninggal dah. Legasi yang duk ada ni daripada ajaran Arkam. Nanti kita ulas. Sekarang kita tengok Ahlussunnah wal Jamaah tu sendiri. Semua negeri-negeri di Malaysia memakai term yang sama. Kalau kita tengok hal ehwal Islam ni dimaktubkan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri. Yang pertama, punca kuasa. Yang kedua, dimaktubkan dalam Akta Pentadbiran Islam. Kalau negeri tak ada raja, tak ada sultan, maka agung adalah ketua agama dan adat istiadat negeri berkenaan. Maka negeri yang tak ada raja dan sultan di bawah agung ni, urusan hal ehwal Islam di Malaysia dikenali dengan satu undang-undang, Akta Pentadbiran Islam. Contohnya Penang, Melaka, Sabah, Sarawak dan 3 wilayah persekutuan, KL, Putrajaya, Labuan. Negeri ni atau wilayah ni tak ada raja, tak ada sultan. Maka yang di-Pertuan Agong adalah raja dan ketua agama serta adat istiadat di negeri ni. Maka undang-undang Islam yang diguna pakai ialah Akta Pentadbiran Islam dipanggil. Nak wujudkan akta, nak tambah baik akta atau pindah akta, maka kena bawa ke parlimen, sebab ia berada di wilayah persekutuan contohnya. Maka bolehlah diperluas, diguna pakai di negeri-negeri bawah jajaran bidang kuasa Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Itu punca kuasa yang pertama. Kita ada Undang-Undang Tubuh Negeri. Setakat ni Undang-Undang Tubuh Negeri hanya Kelantan saja sebut. Setiap umat Islam di negeri Kelantan hendaklah berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berpegang kepada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i dan tasawuf yang sebenar. Satu je. Lepas tu negeri-negeri lain punca kuasa Islam dia, kalau negeri ada sultan ada raja, dia guna enakmen pentadbiran Islam negeri. Enakmen pentadbiran Islam negeri Sabah, enakmen pentadbiran Islam negeri Johor, enakmen pentadbiran Islam negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan lain-lain. Bagi yang tak ada sultan, khususnya wilayah persekutuan, dia panggil akta. Dan akta ni kena draft, kena gubal, kena pindah, kena setuju di parlimen. Sebab dia tidak ada sidang dun. Begitulah status rang Undang-Undang Mufti Wilayah 2024. Okey.
Dan kalau kita sedar punca kuasa agama di mana tuanku adalah ketua agama Islam bagi negeri dan yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam persekutuan, kita dah jelas bagaimana urusan agama dimartabatkan mengikut sesuatu acuan. Khususnya bila kita kata Malaysia ni berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ini punca kuasa dia. Jadi kalau kita nak import ajaran Wahabi dari Saudi, tak boleh lah. Nak import ajaran Syiah dari Iran atau Bahrain, tak boleh lah. Nak import liberal dan pluralisme agama daripada Europe atau Amerika, tak boleh lah. Nak import macam-macam ajaran sesat contohnya daripada Indonesia, ajaran sembah matahari ke, negara Islam Indonesia ke, atau ajaran yang dimunculkan oleh orang Islam kita sendiri yang sesat dan menyeleweng macam Kasim Ahmad. Saya pernah debat dengan Kasim Ahmad. Saya pergi rumah dia, dia cabar saya debat, saya pergi rumah dia, Kulim, Kedah. Kasim Ahmad memang mati kafir, walaupun tidak ada fatwa daripada mufti kita. Kasim Ahmad mati kafir. Sebab Kasim Ahmad dia sendiri cakap dengan saya, dia kata kita ni menyeleweng kerana berpegang kepada ajaran dua kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata kita sesat kerana kita pegang dengan dua kalimah syahadah. Dia kata sebenarnya kalimah syahadah tu satu je, la ilaha illallah je, tak ada Muhammad Rasulullah. Dia menafikan kesempurnaan dua kalimah syahadah, tak kafir lagi. Lepas tu Kasim Ahmad kata pada masyarakat tak ada. Kehidupan dunia sekarang adalah pada masyarakat. Lepas tu Kasim Ahmad kata lagi, dia kata semayang ni bukan 5 waktu, bukannya berdiri, rukuk, sujud, sembah batu. Orang depan sembah batu kayu, kalau pergi semayang dekat Mekah sembah batu Kaabah. Orang saf kedua sembah punggung, dia kata sembah bontot. Kasim Ahmad dia kata semayang bukan 5 waktu. Habis Pak Kasim semayang macam mana? Dia kata semayang adalah hati. Cuba Pak Kasim semayang depan saya. Dia sekejap dah. Ingat Allah dalam hati. Ni orang Melayu Islam kita sendiri, dia teruja mengaku dia bawa fahaman agama yang betul. Kasim Ahmad pun klaim dia Ahlussunnah wal Jamaah. Haji Kahar Nabi Melayu pun klaim dia Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata Allah benar-benar turunkan dia surah Yasin. Dia Nabi Melayu, untuk orang Melayu je. Nabi Muhammad tu untuk orang Arab, entah untuk bahasa-bahasa lain. Dia tu Nabi Melayu. Saya salah seorang panel pemulihan Haji Kahar dalam penjara. Alhamdulillah, hamba Allah ni akhirnya bertobat. Alhamdulillah. Masa dia lepas ditangkap tahun 2006 dulu, Datuk Mufti Selangor ketika itu, Datuk Tamiz dengan Datuk Mokhtar Syafi'i jemput saya forum perdana dekat Kemensah, kat rumah Haji Kahar sendiri. Kita pergi forum, jumpa pengikut-pengikut yang taksub. Memang dia cakap depan-depan. Masa kita buka soalan untuk mereka bertanya, mereka cakap Haji Kahar memang Nabi Ustaz. Ustaz tak percaya, Ustaz yang sesat. Confident tahap gaban. Gaban pun tak cakap macam tu. Ini nak cerita orang Islam di peringkat lokal sendiri yang tersandung dengan pemikiran yang salah, sesat dan menyeleweng. Tak semestinya kita import daripada produk pemikiran, fahaman, amalan luar negara. Sebab tu kita perlu perincikan istilah Ahlussunnah wal Jamaah tu apa. Kita jelas dengan istilah, kita jelas dengan konten dan pendekatan serta misi dan visi Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Kalau tak faham benda ni, kita jadi kelabu, keliru dan mengelirukan orang lain. Allah.
Kita tengok lagi dalam kalangan kita ni masih ada lagi ajaran Ahmad Matahari di Pulau Pinang, sembah matahari. Ada ajaran taslim, ada lagi ajaran yang semayang pakai niat, semayang pakai niat, buat ibadat pakai niat. Tapi kalau sakit perut, nak kencing, nak berak, pergi tandas juga. Patutnya niat je lah. Ada lagi. Ni yang terbaru ajaran Irwan Ilyas. Sesat juga. Masih lagi belum fatwa. Ajaran Sihak. Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Sesat barat juga. Dia kalangan orang Islam gitu. Ayah Peng pun guna Quran hujah. Ayah Peng pun guna hadis hujah. Saya pernah jumpa pengikut kanan Ayah Peng. Dia kata, Ustaz, Ayah Peng memang Tuhan. Dia kata, apa dalilnya? Tu Qul Allah. Ayat 1 hingga 4. Mana dalil dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Allah tak serupa dengan Ayah Peng. Ayah Peng tak serupa dengan Allah. Allah adalah Allah. Ayah Peng adalah Tuhan. Pusing gitu je. Hujah pakai Quran, hujah pakai hadis. Dan kalau kita nak kata Abu Ya Asy'ari pun pakai Quran hadis juga. Pakai zikir-zikir aurat Muhammadiyah juga. Dia orang tak mengaku dia orang sesat. Hatta penjenayah masuk penjara, mereka tak mengaku mereka penjenayah, mereka penjahat. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya antara ustaz yang paling banyak masuk penjara. Jadi pada 2005 saya terlibat dengan pemulihan ISA, sampai ISA dimasukkan 2013, dan sampai sekarang saya masih lagi masuk penjara. Langgar undang-undang sebagai penjenayah, tetapi merangka modul pemulihan untuk tahanan dan banduan dalam penjara. Saya pernah masuk penjara Indonesia. Tuan-tuan tak tahu. Saya pernah masuk penjara Guantanamo Bay, Cuba. Dan saya pernah meeting beberapa kali dengan FBI, CIA dan ejen-ejen keselamatan yang lain. BDRM pun tahu, KDN pun tahu peranan saya, MKN pun tahu peranan saya. Nak ceritanya, manusia masuk penjara, langgar undang-undang, buat jenayah, lakukan kejahatan. Kenapa? Kerana tak berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia ni bila akidah tak ada dalam hati, hati jadi hitam berkarat, manusia tu jadi jahat. Lepas tu bila kita tangkap, masuk penjara, polis kerja dia tangkap. Masuk penjara, cikgu dalam penjara jaga makan, jaga minum, buat pemulihan. Tapi kalau tak pulih hati dia dengan keimanan dan ketakwaan, tak jadi orang juga. Makan minum, tidur, bangun, keluar penjara, masuk penjara, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tak ada kesudahan. Ataupun kita guna modul pemulihan yang ambil daripada barat. Macam mana kita nak pulih atau kita semula orang ni kembali beriman pada Allah? Nah, kita ni satu kejayaan kita ialah ramai orang Islam kita buat jenayah, ditangkap, masuk penjara, banduan penuh sekarang. Sama je, tukarlah kerajaan daripada kerajaan Islam Hadari pada kerajaan satu Malaysia, kepada kerajaan Prihatin Makcik Kiyah, pada kerajaan apa lagi, Semail Sabri, pada kerajaan PMS sekarang. Orang Islam tak berkurang masuk keluar penjara. Betul lagi soal yang berkait dengan dadah. Isap dadah, proses dadah, edar dadah, jual dadah, kartel dadah. Mana daerah yang disifatkan sebagai white area dalam negara kita? Tak ada. Semuanya diselubungi dengan jenayah dadah. Judi. Mana daerah yang bersih daripada judi di Malaysia tercinta ni?
Belum dikira lagi jenayah kola putih, salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan,